أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي عملا صالحا ويهبني رزقا حلالا وتوب علي توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا يا الله ampunkan dosa terimalah taubatku rahmatilah hidup ini hingga akhir hayat nanti Astaghfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah minal khataya Ya Allah kami lemah kuatkanlah hati ini berikanlah ampunanmu serta ridho syafaatmu Astaghfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah minal khataya Ya Tuhan kami hanya kepadamu kami mohon ampunanmu kabulkanlah doa kami
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiyullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Sayyidul Mursalin. Assalamualaikum ya Imam al-Muttaqin. Assalamualaikum ya Khataman Nabiyyin. Assalamualaikum wa ala alika tahirin. Assalamualaikum wa ala ashabika ajma'in. Warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma iftah alaina wa futuh al-arifin. Allahumma iftah alaina wa ala dhurriyyatina futuh al-arifin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ya mu'allim Ibrahim 'allimna, ya mufahhim Sulaiman fahimna. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Muslimin wa muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah diperkenankan kita dapat bersama-sama pada petang ini dalam mengikuti pengajian kitab Fiqhul Ibadat menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kepada mereka yang mengucapkan salam, maka saya jawabkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para jemaah sekalian, apa khabar semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur semuanya dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan semua dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan semua kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat barakah dan syafaat baginda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah dalam pengajian kitab Fiqhul Ibadat ini kita telah pun sampai di muka surat 356, di mana dalam pelajaran kita yang lepas kita telah membicarakan beberapa perkara. Dari antaranya ialah kita hendaklah meletakkan azam. Azam itu niat. Apabila masa waktu solat, hendaklah kita letakkan azam atau niat untuk mengerjakan solat. Yang terpaling baik sekali ialah kita kerjakan dia pada awal waktu. Azan saja terus, jangan lengah-lengah, dan kita terus berwuduk, bersiap untuk solat. Namun demikian, kalau kita ada kesibukan kerana waktu solat tu panjang, maka kita letakkan azam, letakkan niat, nanti aku sebentar lepas ni aku nak solat. Ataupun nanti lepas habis kerja aku pukul 4 aku nak solat zuhur. Kalaulah sekiranya kita letakkan niat itu, dan kalau kita mati sebelum kita tunaikan solat, maka kita tak berdosa kerana sudah ada kita niat untuk kerjakan solat. Tapi andai kata kita tak meletakkan niat, maka kita telah berdosa kerana kita telah dipanggil untuk solat tapi kita tak letak niat untuk solat. Memang solat tu waktunya panjang, tetapi kerana kita tak meletakkan azam untuk letakkan niat untuk kita nak lakukan solat itu, maka itu berdosa. Ustaz, dosa? Ya, kita sekurang-kurang kena ada niat. Mestilah aku ni nak melakukan solat lepas aku habis kerja ni. Tuan-tuan dan puan-puan, jaga. Ini perkara selalu kita pun tak perasan, ya. Mungkin kerana kita pun tak pernah dengar. Jadi wajib, bila ada waktu solat, wajib, maknanya kita wajib solat. Tak solat, kita letakkan niat nak solat sebentar nanti. Dan kalau sekiranya kita mati walaupun belum habis waktu solat, kita tak letak niat dan kita tak letak azam, kita mati pukul 3, padahal solat zuhur tu panjang sampai pukul 4.30, maka kita dikira berdosa kerana kita tak meletak azam untuk kita kerjakan solat zuhur itu. Begitulah semua solat-solat yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, perhatikan perkara ini. Ingatkan kepada anak-anak kita, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi, supaya jangan mereka lakukan dosa dengan kerana tidak ada azam untuk melakukan solat bila sudah masuk waktu, walaupun mereka kerjakan pada akhirnya. Dan demikian juga kita telah mengatakan azam secara umum ialah bahawa kalau dia sudah baligh, maka hendaklah dia letakkan azam untuk mengerjakan semua perintah Allah. Kerana perintah Allah tu telah diwajibkan atas orang yang baligh, lagi berakal, yang dinamakan mukallaf. Mukallaf, orang yang dalam bahasa Arab maknanya yang dibebankan dengan hukum. Dan siapa dia? Apabila dia memenuhi 2 syarat, iaitu dia sudah baligh dan dia berakal. Mana akal tu dia tak gila lah. Jadi kalau dia baligh dan dia berakal, wajiblah dia tunaikan semua perintah Allah. Habis Ustaz, kita masih budak lagi, umur 15 tahun. Yalah, kita letak azam, kalau aku nak mengerjakan ibadat solat seperintah Allah, nak kerjakan puasa Ramadan, nak kerjakan haji ke Baitullah kalau sekiranya aku mampu, dan nak mengeluarkan zakat jika ada rezeki dan harta pada aku. Jadi kita letakkan azam. Jadi bukan maknanya mesti kita terus pergi haji, tapi makna kita sudah ada azam. Kalau tak ada letak azam, Ustaz, apalah saya nak pergi haji, saya bukan ada duit, saya orang miskin,
Tak ada azam. Tak ada azam mana berdosa lah kita. Kerana tak ada keinginan untuk nak mengikuti perintah Allah Ta'ala. Bukan mana mesti buat sekarang. Kemungkinan rezeki besok datang lusa. Atau lagi setahun. Atau lagi 10 tahun. Dapat rezeki, kita wajiblah tunaikan haji. Sekarang ni pula timbul masalah kota. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi begitulah kalau kita sudah berlalu. Umur balik kita sekarang 40 tahun, 50 tahun. Ya Allah, masa budak-budak, masa umur balik itu tak teringat, tak tahu apa perkara ni. Kita beristighfarlah, minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita minta ampun pada Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Ya, pada pelajaran lepas juga kita telah membicarakan tentang masalah uzur-uzur yang diberikan kemaafan sehingga tak kita kerjakan salat pada waktunya. Apa tu uzur tu? Ada beberapa perkara. Pertama yang telah kita sebutkan ialah tidur. Kerana kita tertidur tak sengaja. Tidur itu ialah sebelum masuk waktu. Macam kita tidur waktu malam, tak bangun subuh. Sampailah dah habis subuh baru tersedar. Itu pun dimaafkan, tetapi itu pun perlu cari sebabnya. Kalau sebabnya kerana tidur lambat, maka janganlah kita tidur lambat. Bahkan tidur lambat itu yang menjadi sebab kita tertinggal subuh, maka menjadi haram pula tidur lambat itu, ya. Baik para jemaah sekalian, pada petang ini kita menyambung di muka surat 356. Perkara yang kedua yang diberikan keuzuran sehingga kita terlambat melakukan solat pada waktunya. Iaitu berkata Tuan Pengarang kita rahimahullah ta'ala, marilah kita bacakan Fatihah kepada junjungan besar Nabi kita Rasulullah SAW dan sekalian para ahli keluarganya dan para sahabatnya dan sekalian para tabi'in dan tabi'in dan sekalian para alim-alim ulama kita yang telah menyampaikan agama kepada kita, para masyayikh kita, bil khusus al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan demikian jugalah sampai kepada guru-guru kita sehinggalah sampai pada Tuan Pengarang kita Al-Habib Said Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang mana beliau berguru kepada gurunya iaitu Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Semit, yang kedua-dua mereka tu masih hidup di kota Madinah Munawwarah. Mudah-mudahan Allah SWT panjangkan umur mereka dalam sihat walafiat dan dijauhkan mereka dari segala musibah, bala dan bencana, dan semoga Allah merahmati sekalian arwah pada guru-guru kita, para masyayikh kita yang telah menyampaikan agama pada kita, dan semoga Allah tinggikan darjat-darjat mereka dan menerima amalan mereka, dan semoga Allah Ta'ala melimpahkan keberkahan ilmu mereka kepada kita sehingga dapat kita amalkan dengan berkat syafaat Nabi kita Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, uzur yang kedua, berkata Tuan Pengarang kita rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi fi darin amin, ialah membolehkan seseorang untuk memperlambat salatnya sehingga keluar dari waktunya adalah lupa. Lupa ni uzur lah, ya. Jadi bila kita dah lupa, maka tak adalah berdosa. Apa yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebutkan, iaitu rufi'al kalam an salas, diangkat pena, tak ditulis dosa daripada 3 orang. Anis sabi hatta yahtalim, daripada budak sehinggalah dia tu baligh, dan daripada orang yang gila sampai dia sedar, dan daripada orang yang tidur sampailah dia bangun. Jadi makna 3 orang ni, kalau dia tertinggal solat ke, tertinggal puasa ke, maka dia tak berdosa, tak dikira dosa, kerana dia tak sengaja, dia tak ada daya upaya dia, kerana itu daripada kehendak Allah Ta'ala, ya. Jadi kalau orang tu lupa, dia tak dikira berdosa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Itu doa yang kita baca juga. Ya Allah, janganlah kau ambil kira dosa pada kami. Inna nasina, kalau kami ini lupa, aw akhta'na, atau kami tersilap. Ya, jadi Allah Ta'ala Maha Pengampun.
Doa ini dalam Quran. Doa ini maksudnya Allah ajar kita doa tu, makna itulah sifat Allah. Sifat Allah mengampunkan orang yang terlupa dan mengampunkan orang yang tersilap. Jadi yang terlupa tu, lupa tidak mengerjakan salat sampai keluar waktunya. Dia lupa. Hal ini merupakan uzur jika lupa tersebut disebabkan kerana hal-hal yang mubah, yang harus. Mubah tu, yang harus tu, dia umpamanya dia makan, dia buat kerja hari-harian dia, terlupa dia nak solat, padahal selalu dia solat pada awal waktu. Jadi oleh kerana kesibukan pada hari itu, maka dia terlupa. Ataupun sunnah. Amalan sunnah tu umpama dia berzikir. Umpamanya dia berzikir, dia baca Quran. Dia terlalu sedapnya dia baca Quran. Dah masuk waktu, sampai keluar waktu. Dia masih lagi tak perasan. Yalah, dia tengah manis dia baca Quran. Tengah sedap dia berzikir. Umpamanya dia berzikir sebelum masuk waktu maghrib. Dia baca sedapnya. Sampai dah masuk isyak. Dah maghrib. Allah tak perasan. Nampak? Ataupun hal-hal yang wajib. Wajib dia sedang menolong orang yang sakit. Dia tak wajib. Menolong orang yang sedang banjir. Yang rumahnya tenggelam. Macam sekarang berlaku di negara jiran kita. Kesibukan dia itu wajib. Sebab membantu saudara Islam. Tiba-tiba, ya Allah, dah masuk asar, aku belum zuhur lagi. Ini dia lupa. Dia lupa, ya. Bukan dia sengaja. Kalau dia tahu dah masuk waktu, tapi kerana kesibukan, dia wajib tinggalkan kesibukan tu kerana perintah Allah wajib ditunaikan. Itu kalau lupa itu kerana sebab-sebab yang mubah tu harus, atau yang sunat, atau yang wajib, ya. Maka itu dimaafkan dan tak berdosa lah, ya. Dan jika kerana hal-hal yang makruh atau hal yang haram, hal yang makruh dia sibuk berbual-berbual, ya, sampaikan dah masuk subuh tak sedar lagi, sampailah dia berbual terbit matahari. Apa benda ni? Kau berbual apa? Cerita. Cerita pasal dunia, cerita pasal COVID, cerita pasal ini semua tak ada faedah. Ataupun benda yang haram, na'udzubillah, sibuk berdangsing, sibuk dia dengan parti-parti dia, dengan dia punya keramaian-keramaian dia, sampailah masuk maghrib, sampailah habis maghrib, sibuklah dia, lupa masuk waktu salat maghrib. Ini bahaya ni tuan-tuan. Jadi itu pun dinamakan orang yang berdosa. Habis ustaz dia lupa. Lupa kerana apa? Kerana benda makruh dan benda yang haram. Maka berdosalah dia. Maka bukan termasuk uzur diperbolehkannya untuk menunda salat sampai keluar waktunya. Jadi ini maknanya kalau kerana benda yang makruh dan haram itu tak masuk uzur ataupun tak masuk benda yang dimaafkan sampai keluar waktu. Dan jika tetap dilakukan sampai terlambat solatnya, maknanya kalau sibuk dia dengan dancing dia, dengan parti dia, sampai habis waktu solat sehingga keluar dari waktunya, maka hukumnya adalah haram. Dan wajib baginya untuk segera mengqada solat yang ditinggalkan. Itu di muka surat 357. Waspadalah ya tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang kita ni pergi jemputan ya. Jemputan tu ialah baiklah, baguslah. Tapi jangan sampai kita tak solat. Allah ustaz, nanti saya balik, saya bersolat. Pukul berapa kau nak balik? Nantilah pukul 5. Pukul 5 dah waktu asar. Zuhur kau kat mana? Allah, segan nak solat pak orang, rumah orang kahwin. Ini masalah kita tuan-tuan. Jangan jadikan itu sebagai alasan. Waktu solat, perintah Allah tu lebih wajib diutamakan daripada perintah yang lain. Yang menjadikan kita bukan manusia. Yang memberikan kita rezeki bukan manusia. Yang bagi kita nyawa bukan manusia. Semuanya datang daripada Allah. Kenapa pula perintah Allah kamu boleh lengah-lengahkan, yang perintah ataupun permintaan manusia tu kamu lebih agung-agungkan? Ini jagalah ya, jangan sampai kita tinggal salat. Yang bekerja pun sama juga. Walaupun kita kerja tu, yelah kerja tu cari rezeki, okey betul. Tapi jangan jadikan sebab. Sebab yang memberi kita rezeki bukan kerja kita. Yang memberi kita rezeki Allah Ta'ala. Kalau kerja tu menjadikan kita sebab tak salat, cari kerja lain lah. Ini kerja ni, aku ni haram ni.
Ni waktu salat pun aku tak boleh salat. Tak boleh macam ni. Apa salah yang kita salat 5 minit? Bukan kita nak makan 1 jam. Janganlah kita buat sunat-sunat tu. Jangan ya. Ambil yang wajib-wajib saja. Umpama kita dalam masa kerja kita. Kita nak terbuang air. Nak pergi toilet. Boleh tak? Boleh lah. Ini kita 5 minit dah salat. Apa salahnya? Maaf tuan-tuan ya. Jangan kita ambil ringan lah perkara ni. Orang yang tak jaga perintah Allah, Allah pun biarkan dia. Kau punya pasal lah. Lantak engkau lah. Nanti Allah Ta'ala biarkan. Kita ni semua mengharap pada Allah. Dialah Tuhan. Dialah yang jadikan kita. Segala hajat kita, dialah yang kabulkan. Bukan manusia. Walaupun pada mata kasar kita, manusia tu tolong aku. Bos ni bagi aku gaji. Itu zahirnya. Tapi Allah boleh bagikan kita sekelip mata. Semua hilang perkara tu. Bagaimana? Allah Ta'ala jadikan na'udzubillah accident. Terus patah kaki di hospital. Habis. Tak ada kerja. Allah putuskan satu urat kepala kita. Na'udzubillah. Jadilah orang yang tak siuman. Terus kena buang kerja. Allah boleh buat macam-macam. Sebab tu di sini jangan kita, maaflah, seolah-olah macam kita nak mencabar Allah. Ini tauqid aku bagi aku. Ini tauqid aku. Jangan. Jangan sampai kita syirik kepada Allah. Na'udzubillah min zalik. Ingatkanlah anak-anak kita ya. Mereka ni kadang-kadang masih lagi muda, belum lagi kuat pegangan agama ya. Jadi kita ingatkan perintah Allah salat, jangan kau biarkan tinggalkan, jangan. Jadi itu kita kena ambillah perhatian. Dan begitulah yang ketiga daripada perkara yang dibolehkan kita melambatkan waktu solat tu, ialah menggabungkan antara dua solat, iaitu jamak takdim atau jamak takhir. Ini solat jamak ya. Jamak tu kita menghimpunkan. Uzur yang ketiga yang membolehkan seseorang untuk memperlambatkan solatnya sehingga keluar dari waktunya adalah jamak takdim atau jamak takhir. Dan akan datang perinciannya dalam bab solat musafir. Ini dalam bab solat musafir lah. Cara ringkas, jamak takdim tu apa? Jamak mendahulukan. Iaitu kita solat asar dalam waktu zuhur. Jadi kita lepas main fardu zuhur 2 rakaat, kan kita musafir lah kan. Kasar. Lepas main fardu zuhur, semayang pula fardu asar 2 rakaat. Ustaz, ni baru pukul 2, belum masuk waktu asar. Ya, tak apa, ni namanya jamak. Jamak tu menghimpunkan. Jadi bila masuk waktu asar pukul 4.30, kita dah tak semayang asar lagi. Dah semayang dah. Itu jamak takdim. Jamak takhir mana melambatkan. Umpamanya semayang maghrib. Masuk waktu maghrib, kita masih dalam kapal terbang. Ni semayang maghrib dah masuk ni, macam mana semayang? Kita pun niat aku nak semayang fardu maghrib, jamak takhir dengan isyak. Sampailah kita destinasi kita. Maupun yang sampai ke Jeddah ke, sampai ke Kuala Lumpur ke, sampai mana-mana lah. Dia pun solatlah maghrib dengan isyak. Maghrib dia buat 3 rakaat, isyak dia buat 2 rakaat ya. Jadi bila masuk waktu maghrib dia tak solat. Jadi sampailah keluar waktu maghrib dia tak solat kerana dia sudah niat jamak. Kalau dia tak niat jamak, itu jadi solat qada, dan solat qada tu berdosa. Ustaz, kita solat bukan tak solat. Ya betul, tapi solat tu wajib dalam waktu. Habis saya musafir. Musafir awak kena niat jamak. Tak niat jamak awak jadilah solat tu solat qada. Berdosa seperti orang yang meninggalkan solat pada waktunya. Itu tuan-tuan kita kena faham perkara ni ya. Jangan kita ambil, alah aku musafir. Betul musafir. Tapi kau kena niatkan jamak. Maghrib aku nak solat maghrib nanti dalam waktu isyak, jamak takhir. Itu caranya lah. Itu nanti dalam bab musafir tu, bab solat musafir akan kita bincang lebih luas lagi insya-Allah. Dan perkara yang keempat, sebab-sebab yang membolehkan kita uzur untuk yang membolehkan kita lambatkan waktu solat. Yang keempat, dipaksa untuk melakukan solat di luar waktunya. Dalam bahasa Arab, mukrah. Yang mana dipaksa. Orang tu dipaksa. Umpamanya dia diacur pistol. Ni dah masuk zuhur. Aku tak mau kau solat zuhur. Nanti dulu. Lepas asar baru kau boleh semayang zuhur. Ini dah masuk waktu asar. Aku tak mau kau solat asar. Nanti lepas isyak baru kau boleh semayang zuhur, asar, maghrib semua. Umpamanya. Jadi kita ni dipaksa. Itu dinamakan dia orang yang mukrah. Jadi kata Tuan Pengarang kita, uzur yang keempat yang membolehkan seorang untuk melambatkan solatnya sehingga keluar dari waktunya adalah dipaksa.
untuk melaksanakan solat di luar waktunya. Hal ini merupakan uzur jika 4 syarat berikut ni telah dipenuhi. Ada syarat, bukan suka-suka kata aku dipaksa lah. Tak ada. Ada 4 syarat. Apa itu 4 syarat? Pertama, orang yang memaksa mampu melakukan ancamannya. Dia acu pistol. Kau tak dengar cakap aku tembak kau. Alamak ustaz, seram ustaz. Mati kita nanti. Itu ada orang tu ada kuasa. Kalau orang tu cuma cakap aja, engkau salat, aku pukul kau. Tapi bukan orang tu kuat pun, lembik je badan dia. Umpamanya, itu tak adalah ancaman tu, tak ada. Yang kedua, orang yang dipaksa tidak mampu melawannya. Kita tengok dia ni nak pukul aku, nanti aku ganyang dia baru tahu. Nampak? Makna kita boleh lawan. Jadi itu bukan uzur. Tapi kalau kita tak boleh lawan, alamak, dia body besar lah. Aku nak lawan mana, aku pun tak kuat. Jadi itu terpaksa lah. Ya? Yang ketiga, orang yang dipaksa dapat memperkirakan bahawa orang yang memaksa benar-benar akan melakukan segala ancaman jika dia menolak. Mana kita yakinlah, confirm. Dia ni memang ganas ni. Dia ni memang tak ada hati perut ni. Dia ni memang dia boleh buat apa dia nak. Dia suka-suka dia buat, dia buat. Bahaya ni, jangan kita lawan dia. Umpamanya lah. Kalaulah kita rasa dia ni tak adalah, dia acah-acah je. Bukan dia sungguh-sungguh pun. Itu boleh kita lawan, kita cakap lah. Kita nak salat. Ini kerana Allah, perintah Allah. Dan yang keempat, tidak terdapat unsur sukarelaan untuk melakukan hal tersebut. Seperti dipaksa untuk meninggalkan salat maghrib, akan tetapi yang ditinggalkan adalah salat isya. Dia orang kata yang dilarang satu salat maghrib. Tapi yang ditinggalkan salat isya pula. Apalah dia ni? Jadi maksud di sini, dia buat dengan sukarela. Mentang-mentang orang tu larang dia salat maghrib, dia pun sambungkan juga, isyak pun dia tinggalkan. Ini memang sengaja, bukan dia dipaksa. Dia dipaksa hanya untuk salat maghrib tu jangan dikerjakan. Umpamanya. Jadi macam itulah di tuan-tuan dan puan-puan ya. Jika salah satu daripada 4 syarat ini tidak dipenuhi, maka hukum menunda salatnya adalah haram. Jadi dia bukan dipaksa, tetapi dia tak masuk dalam hukum orang yang dipaksa. Dan dia tak boleh jadikan tu alasan untuk dia nak meninggalkan solat sampai habis waktu. Jadi kadang-kadang kita bekerja. Kadang-kadang majikan kita marah. Tak boleh kau salat. Kalau kau salat, aku buang kau kerja. Kalau sekira sampai macam tu, macam mana ustaz? Kita tengoklah keadaan. Kalaulah boleh dapat kerja yang lain, kita tak apalah, tinggalkanlah kerja ni. Tak ada barakahnya, tak ada berkatnya. Cari kerja lain yang boleh kita salat 5 waktu. Kalaulah keadaan zaman tu, masa tu memang susah nak dapat kerja. Kita tak apalah, kita ambil tu sebagai satu ancaman dan kita terpaksalah kerja dengan kerana kita nak memberikan nafkah pada anak isteri. Dalam masa yang sama juga, kita juga berusaha mencari kerja yang lain. Kenapa? Sebab mencari kerja yang membolehkan kita salat itu adalah wajib. Sebab salat itu wajib. Jadi dengan sebab itulah di sini kita tak boleh ambil ringan. Mentang-mentang majikan kita tak boleh salat, seterusnya bertahun-tahun lah kita kerja dengan tak salat. Balik qada. Tak boleh macam tu. Tapi kalau sekali-sekala, kadang-kadang memang keadaan terpaksa, kita boleh jamakkan salat tu. Macam tadi kita sebut jamak. Tapi ada juga jamak tu dilakukan dengan kerana ada darurat, bukan dalam musafir. Itu nanti bab jamak kita akan bicarakan ya. Ataupun anak-anak yang sedang duduk periksa. Mereka duduk peperiksaan. Peperiksaan tu tak dapat menjadikan dia kelonggaran untuk nak salat. Periksa mula pukul 12.30 dan selesainya habis pukul 4.30. 4 jam kau periksa. Ya 4 jam lah. Macam mana ni nak keluar tak boleh. Nak keluar nak masuk lagi dah tak boleh masuk. Umpamanya. Itu pun perkara-perkara yang boleh kita jadikan jamak. Tapi itu
Jarang-jarang, ya. Kadang-kadang. Bukan tiap-tiap hari macam tu. Bukan periksa tiap-tiap hari pun, ya. Ini kita tengok pada keadaan. Tapi itulah, dalam bab jamak tu ada juga dia punya kelonggarannya kalau orang menghadapi perkara-perkara yang sulit ditinggalkan pada saat-saat tersebut. Pada waktu-waktu yang jarang berlaku. Faedah yang pertama, masuk kita di muka surat 358. Jadi kita dah dapat 4 perkara yang membolehkan melambatkan solat. Bukan boleh tapi dimaafkan. Bukan sengaja nak lambat tapi dimaafkan. Yang pertama kerana tidur. Tidur yang telah kita sebut syaratnya. Yang kedua kerana lupa. Yang kita dah sebut syaratnya. Yang ketiga ialah jamak, sembahyang jamak orang musafir. Dan yang keempatnya kerana orang yang dipaksa tak dibenarkan salat pada waktu salatnya telah masuk. Itu 4 syaratnya yang telah kita sebutkan. Ya, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, masuk kita pada muka surat 358. Faedah yang pertama, salat pada awal waktu. Jadi salat pada awal waktu. Jadi salat pada awal waktu lebih afdal, lebih utama daripada salat di akhir waktu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mal as-salatu fi awwali waqtiha. Paling utamanya amalan iaitulah solat pada awal waktunya. Masuk waktu jangan lambat-lambat. Tak ada apanya kita nak lambat-lambat. Tak ada apa pekerjaan kita. Ya, saja kita malas-malas saja. Jangan ambil wuduk, siap-siap terus kita solat. Dan begitu juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul awwalil waqti ala akhirih ka fadlil akhirah ala dunya. Masya-Allah. Kelebihan salat di awal waktu, permulaan waktu dibandingkan di akhir waktunya adalah sebagaimana keutamaannya akhirat atas dunia. Masya Allah. Dunia ni dibandingkan dengan akhirat, apa dia tuan-tuan? Busuk, tak ada apa benda. Busuk? Ustaz, ni dunia macam-macam nikmat ni. Taman-taman cantik-cantik, bangunan mencakar langit. Di sisi Allah, dunia ni tak ada sebesar walaupun separuh seberatnya sayap nyamuk. Sayap nyamuk ada 2. Separuh, setengah sayap nyamuk pun tak ada harga. Ini dunia tak ada apa benda. Sebab apa? Semuanya akan hancur binasa. Manakala akhirat syurga, kekal selama-lamanya. Masya Allah. Mahligai seluas-luasnya. Seorang yang paling penghabisan masuk syurga, the last person masuk syurga. Syurganya besar, sebesarnya 10 kali ganda dunia. Wow, 10 kali ganda dunia? Ya, bukan besar Singapura, bukan besar Malaysia, tak ada. Bukan besar Amerika, tak ada. Seluruh dunia ini kali 10, itu orang the last person masuk syurga. Bagaimana orang yang awal-awal masuk syurga? Masya Allah. Jadi itu dunia tak ada apa benda. Kita duduk semua susah lah, sempit lah. Kita dalam COVID ni makan tak cukup. Tak apa. Sekejap aja. Bukan nak 1000 tahun, bukan nak 100 tahun pun. Ini pun COVID ni baru 1 tahun. Kalau ada perpanjangan sampai kita mati, umur kita sekarang 40, lagi 20 tahun kita pun meninggal habis. Nampak? Umpama katalah, tak apalah, sabarlah. Dunia ni sabar saja. Tapi memanglah ya, akhir zaman ni akan banyak berlaku musibah-musibah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dah berpesan pada kita, ya, akan datang masa-masa umat aku ini banyak musibah, maka sabarlah pada masa itu, sabar. Malapetaka, gempa bumi, tsunami, dengan peperangan, dengan penyakit, macam-macam sekarang kita lihat, ya. Itu dah memang sunnatullah. Memang dunia ini tempat Allah uji kita, dia test kita, testing ground. Macam budak-budak masuk periksa kan sekolah. Kalau test dia pass, dia berjaya lah, dia dapat sertifikat. Kalau fail, dia tak dapat apalah, rugilah dia. Macam itulah juga kita dunia ni, sekarang kita kena dites oleh Allah. Dites ni macam-macam lah. Sekarang penyakit, ekonomi, ada masalah rumah tangga, masalah dengan suami, dengan isteri, dengan anak, dengan jiran. Oh, banyak ustaz masalah. Itulah dia semua ujian Allah Ta'ala. Ujian ini kita lulus, syurga menantikan kita. Alhamdulillah. Nikmat syurga tak ada tolak bandingnya. Dalam dunia macam mana cantik sekalipun, Disneyland lah, Hollywood lah, Bollywood lah, tak ada yang akan dapat menandingi syurga yang disiapkan Allah
untuk orang yang beriman. Ya, mudah-mudahan semua kita dikumpulkan Allah dalam syurga Firdausnya bersama Nabi kita Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Jadi sabarlah ya. Jadi awal waktu salat ni pahalanya seperti bandingnya dunia, iaitu akhir waktu seperti dunia dan awal waktu seperti akhirat. Alhamdulillah. Jangan kita lambat-lambatkan. Rasulullah SAW bersabda lagi, awalul waqti ridwanullah wa awsatu rahmatullah wa akhiru afwallah. Yang salat pada awal waktu akan mendapatkan reza Allah. Yang salat pada pertengahan waktunya akan mendapatkan rahmat Allah. Dan yang salat pada akhir waktunya akan mendapatkan ampunan Allah. Di akhir waktu ni, kau ni dah lambat-lambat, tak apalah, Allah ampunkan kau lah. Nampak? Itu keampunan Allah. Luas keampunan Allah. Kalau tengah-tengah tu dapat rahmat. Yang awal-awal tu dapat reda. Allah reda kita. Macam mana kita reda dengan Allah, Allah reda dengan kita. Masalah di atas telah dijelaskan oleh Imam Ibn Ruslan. Ini dalam syairnya lah ya. Nah, di perenggan yang bawah sekali kata tuan pengarang kita, para ulama menerangkan bahawa salat pada awal waktu lebih afdal daripada salat di akhir waktu sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis di atas. Kecuali pada beberapa masalah, maka salat di akhir waktu lebih afdal daripada salat di awal waktunya. Di muka surat 359. Jadi kita dah sebut awal waktu paling afdal, memang bagus. Tapi ada kala masalah-masalah timbul yang di mana masalah ini menjadikan kita tak apa, boleh kita solat akhir waktu dan akhir waktu tu afdal. Macam mana pula? Ini ada beberapa masalah lah, bukan dalam semua keadaan. Yang dalam semua keadaan yang paling afdal ialah awal waktu. Baik, apakah dia masalah yang dikatakan bahawa salat akhir waktu tu lebih afdal daripada awal waktu? Yang pertama, jika salat pada awal waktu dengan cara bertayamum kerana tidak memiliki air, sedangkan pada akhir waktu akan salat dengan cara berwuduk, maka sunnatlah untuk ditunda salatnya pada akhir waktu. Kita berada di tempat putus air. Air dah tak ada. Habis ustaz, kita nak salat, boleh tayamum? Boleh. Sah tak tayamum? Boleh. Sah tayamum. Walaupun zuhur dah masuk waktu, zuhur pada pukul 1, asar pukul 4. Ada panjang lagi masa. Tapi boleh kita salat pada awal waktu dengan kita bertayamum. Tapi ustaz, nanti lagi 1 jam atau lagi 2 jam ada orang datang bawa air. Nak tunggu tak? Di sini kita ada 2 pilihan. Kalau nak awal waktu, tayamum. Kalau nak tunggu sampai akhir waktu, kita dapat ambil air semayang, ambil wuduk yang lebih sempurna. Jawapannya, tunggu sampai akhir waktu. Walaupun akhir, tapi kita dapat dengan wuduk. Wuduk itu lebih sempurna. Tayamum ni sebagai pengganti wuduk kalau tak ada air. Kalau ada kemungkinan besar air datang, kita tunggulah. Itu lebih afdal. Yang kedua, jika akan salat pada awal waktu dengan cara munfarid. Munfarid itu sendiri-sendirilah. Kita seorang-seorang. Tapi sedangkan pada akhir waktu akan salat secara berjemaah, maka sunat ditundakan salatnya pada akhir waktu. Kita nak salat, kita dah masuk zuhur ni, kita pun nak salat. Kita panggillah isteri kita. Isteri kita tengah sibuk masak ni. Nantilah bang, saya nak habiskan masak ni. Abang semayang dululah. Cik abang ni nak tunggu ke nak semayang dengan isteri? Kalau semayang isteri dapat pahala jemaah. Pahala jemaah, dia punya pahala gandanya 27 kali ganda. Jadi kalau kita salat bersendirian, kita dapat satu pahala sendiri kita. Tapi kalau kita salat berjemaah, satu imam, satu makmum, dapat 27 kali ganda. Seolah-olah salat itu diulang sampai 27 kali. Banyak tu. Aku pun tak sanggup, nak buat 2 kali pun tak sanggup. Ni nak buat 27 kali. Itulah Allah berikan kepada orang salat jemaah. Jadi kalau boleh kita di tempat kerja atau di rumah, salat jemaah. Kalau tempat kerja, kita ajak kawan, dah masuk waktu kita salat sama-sama.
Nanti aku nak habiskan kerja ni. Okey, lepas kau habis kerja ni, kita solat jemaah ya. Alhamdulillah, itu lebih baik. Ya, lambat sikit tak apa. Lambat setengah jam, 1 jam. Tapi jangan terlalu lambat sangatlah. Jangan sampailah dekat masuk asar baru nak sembahyang zuhur. Itu lambat sangat pun makruh, tak bagus ya. Macam tu tuan-tuan ya. Dan yang ketiga, jika solat pada awal waktu dalam keadaan marah, maka sunat ditundakan solatnya pada akhir waktu. Dia dah bergaduh-gaduh, dah bertengkar ni lelaki bini ni. Dah macam-macam dah keluar cakap-cakap. Tengah panas ni. Macam volcano tengah meletup. Volcano tengah meletup, jangan dekat-dekat. Nanti kena dia punya lava dia, hangus kita. Habis macam mana Ustaz ni tengah sembahyang. Tengah sembahyang, dia pun tengah marah ni. Dia tak dapat khusyuk. Memang tak dapat khusyuk, confirm. Habis macam redakan dulu. Orang tengah marah ni, jangan kita kacau dia. Biar dia relax sikit. Jangan kita cakap-cakap pun jangan. Biar dia relax, dia tenang ya. Kalau boleh kita suruh baca selawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa baca selawat? Sebab bila baca selawat, setan lari. Orang marah ni sebenarnya masuk setan. Sebab tu waktu Siti Aisyah marah pada Nabi SAW. Siti Aisyah pun pernah juga. Ya, dia marah-marah. Mengomel lah, biasa orang perempuan kan. Mengomel. Nabi diam je. Nabi relax. Kemudian lepas tu Siti Aisyah kata, ya Rasulullah, maaflah. Tadi saya ni tengah-tengah marah. Kenapa kau tak nasihatkan aku? Nabi kata, yang marah-marah tadi bukan Aisyah. Yang marah-marah tadi ialah setannya Aisyah. Setan? Iyalah. Orang tengah marah ni sebenarnya masuk setan, tuan-tuan. Walaupun dia orang alim sekalipun. Orang alim pun masuk setan. Ya, alim pun manusia juga. Masuk setan. Sebab tu orang yang tengah marah, jangan kita lawan. Bini tengah marah, laki biarkan dia. Dia macam volcano lah, biar dia lepaskan. Lava-lava dia semua. Dia dah habis lava dia semua, dia cool down. Macam tu lah. Macam tu juga kalau laki tu tengah marah, isteri jangan menyampuk. Bangun pasal ni. Jangan, biarkan dia. Lebih dia lepaskan. Dia dah lepas, dah habis semua. Dia dah reda, dia cool down. Dia balik normal. Macam tu lah. Dia tak boleh terus marah, panas saja. Kalau marah penuh darah dia punya BP, blood pressure naik, boleh meninggal tuan-tuan. Tak boleh. Itu dah jadi penyakit. Na'udzubillah. Jadi tuan-tuan pun yang marah-marah pun jangan nak biarkan. Marah, jangan. Kita kena cool down juga. Sebab kalau kita marah saja, mudarat diri kita sendiri. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah ya. Jadi kalau kita tengah marah, kita nak salat pun tak khusyuk, tak apalah. Reda dulu, relax dulu. Selagi tak keluar waktu lah. Habis Ustaz, saya nanti lambat salat, tak apa. Awak relax dulu 1 jam, setengah jam. Dah reda, dah complete, dah tenang. Lepas tu ambil sembahyang, lepas tu sembahyang. Itu dia tuan-tuan ya. Yang keempat, jika salat pada waktu belum baligh, maka sunat ditunda salatnya pada akhir waktu supaya salat dalam keadaan baligh. Apa hukumnya belum baligh dan lepas baligh? Belum baligh kalau dia salat, pahala sunat. Lepas baligh, dia kalau salat, pahala wajib. Jadi kalau sekira dia nak, aku ni nak kat baligh ni. Kalau dah, tapi nak baligh ni kita nak tahu juga macam mana ni. Kalau budak lelaki, baligh tu keluar air mani. Kalau budak perempuan, baligh tu dengan dia datang haid. Kalau haid memang dia tak boleh semayang. Ya, jadi nak tunggu umur 15 tahun. Umur 15 tahun tu, kalau, yelah 15 tahun tu, kalau dia dah masa 15 tahun tu, dia baligh lah tu. Tapi umur 15 tahun tu nak tahu bila pula. Hari ni aku punya birthday. Beranak aku pukul 7 pagi. Aku dah balik lah. Tak tahulah ya. Jadi kita ikut pada kalender Islam. Ikut kalender Islam tu, hari bulan berapa kau beranak, mau kau 15 tahun, itu kau balik. Tapi nak katakan nak tunggu akhir waktu ni masalah. Jadi ini nombor 4 ni, kita tak boleh nak dapat jawapannya tepat lah. Sebab memang nak tunggu sampai dia balik itu dia wajib, dia dapat pahala wajib. Tapi nak tunggu saat balik itu kita tak tahu bagaimana. Yang kelima, jika pada awal waktu kedatangan tamu, maka sunat ditunda solatnya pada akhir waktu supaya dapat menjamu tamunya. Kita ada tetamu. Tetamu ni datang pun bukan setiap hari, bukan setiap minggu, bukan setiap bulan pun. Setahun sekali, setahun 2 kali. Kalaulah dia datang. Jadi ni kalau sekiranya dia datang jauh-jauh, kita pula nak salat, kau duduk dulu ya, aku salat. Tak apalah, kita layan dia tamu kita. Ya, melainkan lah ya, waktu solat ni habis tu memang kita kena solat lah. Tapi kalau baru awal waktu, kita
lambat sikit, tundakan kita punya waktu, solat kita layan tetamu. Itu adalah merupakan tanda orang yang beriman. Dalam hadis Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia muliakan tetamu. Muliakan tetamu. Jadi Nabi Ibrahim AS datanglah para malaikat menjadi tetamu. Nabi Ibrahim tak tahu tu malaikat. Dia pun tak kenal dia. Orang ni siapa, orang siapa. Dia pergi ke belakang, dia sembelih kambing, anak kambing muda, dia bakar, dia panggang, dia siapkan. Wah, tetamu dia tak pernah kenal, datang pun dia tak pernah tak jemput. Tiba-tiba dia menjamu dengan kambing panggang pula. Wah, luar biasa. Nabi Ibrahim memang dia termasyhur dengan bapa tetamu. Abu Dhaifan, bapa tetamu. Dia suka jamu orang makan. Kita pun kalau ada tetamu, kita jamu. Ada rezeki, kita bagilah. Jangan kita kata tengok, dia ni aku tak kenal. Bagi air sejuk saja. Ni kita kenal, ni member. Siap nasi, siap mi, siap kuih. Kau ni beza-beza. Ustaz ni kita kenal, itu kita tak kenal. Jangan. Tetamu tu adalah, bila tetamu datang rumah, dia bawa rahmat. Ni kita kena ingat tuan-tuan. Ada orang tak suka dah, malah orang datangnya leceh lah. Jangan. Orang datang tetamu ni bila datang rumah, dia bawa rahmat. Bila dia keluar, dia bawa azab, dia bawa keluar semua. Itu kelebihan tetamu. Sebab tu kita ni diwajibkan, bukan sunat, bukan, diwajibkan melayan tetamu. Itu dalam hadis tuan-tuan ya. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Yalah, sekadar yang termampu kita lah ya. Jadi ibu-ibu ya kat dapur ya, janganlah rasa alamak beban nak laki aku ni bawa tetamu rumah ni asyik selalu. Jangan. Dia tetamu datang bawa rahmat, dia keluar tu dia bawa azab yang Allah nak turun kat rumah tu, dibawa keluar Allah. Dan yang kelima, jika pada awal waktu kedatangan tamu, yang keenam, jika salat pada awal waktu dalam keadaan ngantuk, maka sunat ditunda salat pada akhir waktu agar salat dalam keadaan sempurna. Kita nak kejar awal waktu tapi tengah mengantuk, penat baru balik kerja. Kau tidur dulu sekejap. Ni Zuhur masih panjang lagi 3 jam. Kau dah tidur 1 jam, kau bangunlah. Jadi dah hilanglah mengantuk dia. Itu paling baiklah ya. Sebab bila kita mengantuk ni, bila kita baca, maka kadang-kadang kita tak tahu apa kita baca. Satu masa Nabi SAW masuk ke dalam masjid, Nabi nampak ada tali. Tali ke salah satu tiang. Nabi kata, ini tali siapa ni? Orang-orang kata ini tali anak Nabi nama Zainab. Kerana dia ni kuat ibadat. Jadi dia semayang dia kalau ngantuk diikat badan dekat tiang kan, takut terjatuh kan, dia ikat badan dekat tiang. Nabi kata, bukakan tali ni. Jangan kamu semayang dalam keadaan ngantuk. Karena bila kamu ngantuk, kamu tak tahu apa yang kamu baca. Umpama kita baca dalam Qul ya ayyuhal kafirun. Apa kita kata dalam ayat tu? La a'budu ma ta'budun. Aku tak sembah apa kau sembah. Tapi dah mengantuk ni, kita boleh tukar terbalik. A'budu ma ta'budu. Aku sembah apa kau sembah. Dah terbalik. Tengok macam kita baca doa iftitah. Doa iftitah kita kata apa? Wa ana minal muslimin. Aku ini orang Islam. Tapi kadang terbalik. Wa ana minal musyrikin. Aku ni orang musyrik. Na'udzubillah. Habis ustaz tak perasan mengantuk. Kalau mengantuk tidur dulu. Tidur sekejap. Hilangkan ngantuk tu. Jadi kita dapat concentrate apa kita baca. Ini penting tuan-tuan ya. Yalah kita nak sembahyang sunat tahajud, kita nak bangun ibadat, bagus. Tapi jangan sampai kita dalam keadaan ngantuk, kita buat perkara tu boleh menjadikan rosak kita punya ibadat, bahkan menyalahi pula apa yang disuruh kita baca. Allah. Yang ketujuh, jika pada awal waktu dalam keadaan merawat orang sakit, maka sunat ditunda solatnya pada akhir waktu. Ini para jururawat, doktor ya. Atau kita juga membantu orang sakit, kita melayan ibu kita yang sakit kat rumah ya. Kemudian kita tengok mak kita ni nak ambil uduk, kita ambil uduk. Habis saya yang semayang, tak apa, kita lambat sikit. Kita sabarlah melayan mereka tu. Melayan orang tua ni dalam waktu mereka tua ni, pahala besar. Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, aku nak register, nak pergi jihad fisabilillah. Nabi tanya, mak bapak engkau masih ada? Dia kata ada. Pergilah kamu berjihad dengan ibu bapa. Maknanya dia khidmat pada ibu bapanya yang dah tua.
Pahalanya seperti dia berjihad, perang sabilillah, Masya Allah. Itulah dia. Jadi ada orang datang, ya Rasulullah, ya, ada orang datang pada orang alim, minta supaya doakan saya. Dan maka orang alim tu kata, doa tu sudah ada di dalam rumah engkau tu untuk engkau nak apa hajat engkau. Siapa dia? Itulah mak bapak engkau. Mana mak bapak kita ni adalah tempatnya kita dikabulkan doa. Minta mak bapak kita doa. Itu kabul tu. Doa mak ayah untuk anak seperti doa Nabi untuk umat. Mustajab. Jadi tuan-tuan jangan kita ambil ringan ya. Ada orang tua tu jagalah baik-baik. Sementara dia hidup, besok dia dah mati, dah rugi kita. Kita lihat pada wajah mak bapak kita dengan senyum manis, dituliskan pahala haji dan umrahnya makbul. Masya Allah, sekali pandang saja. Tengok muka mak ayah manis, muka mak bapak kita gembira. Tengok anak-anak ni manis muka dengan aku. Maka anak tu dapat pahala haji dan umrah yang makbul, confirm. Ni kita nak pergi haji umrah tak boleh. Ustaz nak ini macam ni saya nak buat umrah. Mak bapak ada? Ada. Tengok muka mak bapak engkau dengan manis, dapat pahala haji dan umrah. Masya Allah. Ini luar biasa tuan-tuan. Sebab tu kita ni jangan ambil ringan ya. Yang ada mak bapak ni, jagalah hati mereka. Jangan sampai mereka kecil hati. Rugi. Ya. Anak yang kecilkan hati mak bapak, belum tahu mati nanti besok dapat mengucap ke tidak. Ini dah berlaku. Zaman Nabi dah berlaku dah. Ada sahabat tu nak mengucap pun tak boleh. Kerana dia kecilkan hati mak dia. Sikit aja. Kecilkan hati. Apalagi kalau kita tengking dengan angkat suara, jeling mata. Aduh. Ini dahsyatnya. Na'udzubillah. Anak ni na'udzubillah. Mungkin mati su'ul khatimah. Mati dalam kejahatan atau mati dalam kufur. Na'udzubillah. Itu jaga tuan-tuan ya. Dan yang ke-8. Daripada perkara yang boleh membolehkan kita melambatkan salat. Jika pada awal waktu keadaan suhu cuaca panas, maka sunat ditundakan solatnya pada akhir waktu. Ini mana negeri-negeri yang panas lah. Macam negeri-negeri Arab kan. Padang pasir. Ini tengah hari panas macam zuhur. Boleh dilambatkan sikit. Itu nanti dalam babnya kita akan sebutkan. Yang ke-9. Jika pada awal waktu terjadi kebakaran atau merawat jenazah. Merawat jenazah itu maknanya menguruskan jenazah. Maka sunat ditundakannya solat pada akhir waktu. Kita uruskan jenazah, mandikan dia, hantar dia ke kubur ya. Alamak ustaz, ni saya dah lambat ni waktu zuhur ni. Tak apalah, ini awak buat kerja ni kerja baik. Ya, ini pun fardu kifayah juga. Jadi dapat kita pahala. Dan ini diharuskan untuk kita lewatkan solat kita. Kesimpulan dari masalah-masalah di atas iaitu jika keadaan solat di akhir waktu lebih sempurna daripada keadaan salat pada awal waktu, maka sunat untuk menunda salatnya pada akhir waktu. Itulah lebih sempurna tu mana? Lebih kita khusyuk, lebih tenang. Awal waktu tetamu ada, kita kelangkabut sembahyang. Kan tak tenang. Awal waktu kita mengantuk-ngantuk, kita membaca pun salah-salah. Jadi kalau sekiranya akhir waktu tu lebih sempurna, maka lebih baiklah, lebih afdal di akhir waktu. Wallahu a'lam. Kita berhentilah pada faedah yang kedua, menunda solat zuhur. Wallahu a'lam. Maaf sajalah tuan-tuan dan puan-puannya kalau ada salah silap penyampaian saya. Janganlah kecil hati kalau terkasar bahasa. Apa-apa yang baik semua datang daripada Allah. Yang salah silap pada kelemahan saya. Dan tuan-tuan dan puan-puan, saya ucapkan ribuan terima kasih mereka yang telah pun berderma, berinfak yang untuk meneruskan pembangunan madrasah. Saya selalu updatekan pembangunan madrasah ataupun perigi dalam kita punya channel Ustaz Tian Fauzi ya. Jadi anda yang belum lagi ada link kita Telegram channel Ustaz Tian Fauzi boleh minta pada saya atau minta pada kawan-kawan ya. Jadi boleh ikuti update kita. Dan begitu juga kepada mereka yang telah membuat derma untuk perigi, untuk fakir miskin. Fakir miskin ni tuan-tuan dan puan-puan ya. Saya juga bukan salurkan hanya di Cambodia. Ada juga yang saya salurkan di Bangladesh. Ada juga saya salurkan di Mekah. Di Mekah pun ustaz-ustaz kita, yang guru-guru, yang orang-orang Jawi kita, mereka sekarang tak ada jemaah haji, tak ada jemaah umrah ya. Mereka pun sangat-sangat dalam kesempitan ya. Mereka guru-guru agama, tetapi mereka tak ada pendapatan langsung. Jadi sana pun saya salurkan juga. Jadi begitulah. Pokoknya kita bantulah saudara-saudara Islam kita yang mana susah. Maupun di Cambodia, maupun yang di Bangladesh,
maupun di Indonesia, maupun yang di Mekah ya, dan mana yang perlu, dan juga yang tanah air Singapura kita juga ya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sampai sini saja. Sebelum saya akhiri, saya mintalah kepada kita semua, mari sama-sama kita bacakan Fatihah. Semoga Allah Ta'ala mudahkan abang saya Abdul Latif bin Harun yang dimana dalam keadaan tenat ya. Kalau sekiranya Allah nak ambil dia, biarlah ambil dalam husnul khatimah, dalam keadaan yang sempurna. Dan juga semua saudara-saudara kita yang sedang sakit, iaitu Hajar Rubiah binti Muhammad Ali ya, dan Hamidah binti Mahmud dan sebagainya. Dan juga mereka yang kembali kepada Allah ya. Semoga Allah Ta'ala merahmati roh mereka, antaranya Muhammad Ibrahim bin Daud Marika ya, bapa saudara pada salah seorang pada pelajar kita yang mengikuti pengajian kita online ini. Beliau baru kembali kepada Allah petang tadi. Semoga Allah merahmati rohnya dan ampunkan dosanya. Dan demikian juga kepada semua kita, semoga Allah Ta'ala selamatkan kita dunia dan akhirat, dan dikabulkan semua hajat-hajat kita dengan niat yang tersebut berkat syafaat Nabi SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Siapa ada kelapangan, malam ni ada kelas pengajian di Masjid Sultan Syama'il Muhammadiyah jam 7.45 malam. Dan siapa ada kelapangan pada malam nanti lepas Isyak di Masjid Hasanat Taiban Garden jam 9 malam, pengajian kita Al-Hikam. Ya, kita Hikam ni kita tasawuf yang baik sekali tuan-tuan ya. Saya memang recommend lah kalau siapa ada masa, ikutilah pengajian itu kerana ia banyak memberi faedah kepada kita punya kerohanian kita. Marilah sama-sama kita beri salam pada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فاقربوا يا أهل المثاني، فهزار اليمن غرد، واستضيئوا بجمال فقفي الحسن تفرد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد
جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا واهدنا نهج سبيلي مرحبا كي به نسعد ونرشد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهي يا الله في جوار خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Allahumma salli wa sallim wa alaih. Sekian saja wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.